dan dengan harapan juga apa juga kita rumuskan pada hari ini akan dapat disampaikan, dipanjangkan terus kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk melihat dan menilai dan menerima apa yang kita sampaikan demi untuk mencari satu jalan penyelesaian di atas permasalahan yang telah begitu lama dihadapi oleh pengguna, yang sekian lama belum ada juga kebanyakan itu mendapat sesuatu penyelesaian yang boleh diterima pakai. Seperti mana yang telah disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Ketua Aktivis kita pada permulaan awal forum kita, kita sebenarnya mempunyai lebih kurang 30 permasalahan yang terus berbangkit saban hari tiada penyelesaian. Perkara-perkara seperti ALO, skam menggunakan sistem multi levels, skam cepat kaya, skam piramid, tuntutan insurans yang sukar, judi haram, ejen pemungut hutang yang tidak langsung mempunyai etika, makanan restoran halal dan haram, pelbagai penindasan yang kita terima sebagai pengguna oleh pihak bank yang tidak ada langsung berperi kemanusiaan, sindiket internet, kurang pusat aduan berkesan untuk pengguna pada hari ini, penghantaran amaran saman kewangan yang tidak beretika, penyalahgunaan nama Islam dalam perniagaan dan perkhidmatan dan produk, masalah telekomunikasi, charge quality tak jelas. Banyak lagi, kita dah rumuskan lebih kurang 30. These are the core problems that has been besetting the consumers all this while, dan belum ada satu penyelesaian yang dapat memuaskan hati pengguna. Jadi dalam pada 2 hari yang pada semalam dan hari ini, sesi pagi dan petang semalam dan sesi pagi pada pagi ini, kita telah dapat bersama-sama duduk dengan panelis kita untuk melihat dan merumuskan, dan pihak persatuan telah pun dapat membuat satu draft resolusi yang mungkin dapat kita sampaikan setelah kita sama-sama melihat dan mengkaji. Sebentar lagi akan saya bacakan, dan agar diharapkan mendapat respon dan satu feedback daripada para hadirin pleno untuk kita lebih mengemasinikan apa yang telah kita sediakan demi untuk mencari satu resolusi yang padat dan tepat untuk kita sampaikan pada yang berhormat, yang berbahagia Wakil Tan Sri IGP petang ini. Inilah apa yang telah kita draftkan, dan setelah saya bacakan ini nanti, saya harap dapat respon dan feedback daripada ahli-ahli pleno pada petang ini untuk beri pandangan dan kalau ada pembetulan dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Menjedari permasalahan yang dihadapi oleh pengguna setiap hari, sama ada yang diterima oleh Persatuan Pengguna Islam Malaysia melalui aduan secara bertulis, media maupun interaksi secara langsung dari mangsa yang terlibat dengan berbagai isu, tanpa mengira latar belakang agama asalkan ianya rakyat Malaysia. Maka kami selaku pengguna dan rakyat Malaysia melalui Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM pada hari ini mendesak pihak kerajaan melalui menterinya di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia dan agensi-agensi yang terlibat agar mengambil tindakan seperti berikut dengan serta-merta. Dalam sesi pertama kita telah membuat kesimpulan mengenai keselamatan pengguna, impaknya kepada negara, cengkaman urus niaga tanpa kawalan mengancam sekian lama. Yang pertama ialah mengenai isu rumah terbengkalai. Mangsa-mangsa yang terlibat menuntut pihak kerajaan agar menghukum pemaju perumahan yang tidak beretika dan bertanggungjawab bersesuaian dengan undang-undang yang sedia ada. Seterusnya, menggubal akta yang tersedia
ke arah yang lebih sempurna dan membela pengguna. Mendesak pihak bank melalui Bank Negara Malaysia agar lebih bersikap toleransi dan bertanggungjawab terhadap mangsa yang terlibat, yang nyata terbeban dengan masalah kewangan, natijah dari rumah yang dibeli terbengkalai dan ada kalanya tidak wujud langsung. Okey. Kat Sidang Pleno, kita tekankan satu persatu. Tuan Pengerusi telah membicarakan mengenai salah satu agenda, iaitu rumah terbengkalai tadi. Kalau setuju, semua perkara ini nak diangkat kepada pihak kerajaan. Saya ulang semula ya. Dalam isu soal rumah terbengkalai, mangsa-mangsa yang terlibat menuntut pihak kerajaan agar menghukum pemaju perumahan yang tidak beretika dan bertanggungjawab bersesuaian dengan undang-undang yang sedia ada, seterusnya menggubal akta yang tersedia ke arah yang lebih sempurna dan membela pengguna. Mendesak pihak bank melalui Bank Negara Malaysia agar lebih bersikap toleransi dan bertanggungjawab terhadap mangsa yang terlibat, yang nyata terbeban dengan masalah kewangan natijah dari rumah yang dibeli terbengkalai. Setuju? Setuju. Setuju. Saya nak minta setuju angkat tangan. Tidak, saya nak komen. Okey, nanti dulu. Ini kita sidang pleno makna bersetuju asasnya rumah terbengkalai akan diangkat sebagai salah satu agenda yang perlu dilihat dan diperkemaskinikan di peringkat atasan. Setuju? Kedua, sistem perbankan mendesak pihak kerajaan melalui Kementerian Kewangan agar mengawal sistem perbankan agar tidak bersikap rakus terhadap pengguna demi keuntungan, meletakkan pegawai yang lebih mesra pengguna di Bank Negara Malaysia, serta dapat mengawal sistem perbankan yang sedia ada agar lebih efisien dan berpada dalam membuat keuntungan dan mengekang sebarang aktiviti salah laku yang natijahnya pengguna menjadi mangsa. Pengguna juga mendesak agar Bank Negara Malaysia lebih bersifat membela pengguna serta mengelak bersekongkol dengan para kapitalis yang membuat keuntungan tanpa belas, serta memberikan kerjasama seterusnya menjalin hubungan yang rapat dengan badan bukan kerajaan demi kebaikan pengguna. Setuju? Ada persetujuan? Okey. Setuju semua? Maknanya badan kehakiman, badan perundangan kena menilai semula tanggungjawab mereka dengan lebih beramanah. Itu penjagaan ini. I cannot hear you. Okay. What we do is we put it in the right words di sini. Seterusnya yang ketiga, jadi sistem perbankan ni kita akan buat pembetulan ya, ada persetujuannya? Tambahan ya. Yang ketiga, Polis Diraja Malaysia PDRM melipat gandakan usaha memetras sindiket penipuan boris dan menang dengan kerjasama agensi kerajaan yang lain dari terus membuli pengguna serta menghindar mereka dari menjalankan urus niaga yang tidak beretika. Bertindak mengekang kegiatan cati haram atau ahlum yang berleluasa membuli pengguna serta mengambil tindakan yang keras terhadap mereka demi kesejahteraan ummah dan membela pengguna. Ada penerimaan atau ada pembetulan atau tambahan? Apa yang kita ceritakan, sampaikan semalam, daripada semalam sampai hari ini, SOP, standard perundangan tu semua ada. Semuanya ada mencakupi berbagai aspek skop. Walaupun terdapat loophole, tetapi di dalam karangan kerangka tu tadi ada kelemahan, bukan kelemahan daripada sudut keseluruhan manual, tetapi di kalangan salah laku, kuasa, mereka yang tidak amanah, yang tidak beretika, yang menjalankan kuasa tersebut. Kalau mereka nak kuat kuasa kan, pasti boleh. Betul-betul peringkat atas seperti IGP, PDRM, ada kuasa-kuasa mereka yang dalam ruang lingkup undang-undang yang boleh buat. Tetapi ada sebahagian, sebab ini perlukan satu kerjasama keseluruhan pihak, daripada peringkat korporal sampai ke peringkat IGP, di peringkat masyarakat awam sampai ke peringkat politik, ahli politik, daripada peringkat orang biasa sampai ke peringkat NGO. Perlukan ada satu kerjasama keseluruhan semua peringkat. Kalau kita punya etika yang begitu, keserasian begitu, makna perkara ini dapat kita hindarkan. Tetapi natijah daripada ada sebahagian daripada mereka yang dipertanggungjawabkan tadi itu tidak amanah, masa kesannya
Yang menjadi mangsa adalah pengguna. Yang itu kita utarakan di peringkat atasan untuk diambil tindakan. Apa yang kita sampaikan secara resolusi ini akan disampaikan kepada pihak atasan dan ditafis juga di sana, nanti dihantarkan juga kepada pihak berkenaan yang perlukan tindakan daripada agensi-agensi yang tertentu. Itu sebenarnya tujuan kita mengadakan resolusi ini. Yang keempat, Kementerian Kesihatan Malaysia mengawal penggunaan racun berjadual seperti benzol peroxide di dalam pengeluaran tepung, merkuri, hidroquinone dan glutathione dan industri kosmetik agar ianya tidak memudaratkan pengguna serta bertindak membantu pengguna dengan menghukum mereka yang menggunakannya atas sebab komersial dan tamak di mana hasilnya menjejaskan kesihatan dan memudaratkan pengguna. Setuju? Setuju. Ini pihak kaum ibu semalam banyak hal dicerita pasal ni semalam. Minta repeat. Ya? Repeat. Okay. You want me to repeat especially to hear how I pronounce that difficult word? Okey, saya tolong. Tak apa. Mengawal penggunaan racun berjadual seperti benzol peroxide di dalam pengeluaran tepung, merkuri, hidroquinone dan glutathione dalam industri kosmetik agar ianya tidak memudaratkan pengguna serta bertindak membantu pengguna dengan menghukum mereka yang menggunakannya atas sebab komersial dan tamak di mana hasilnya menjejaskan kesihatan dan memudaratkan pengguna. Setuju? Setuju. Tambahan di situ, menghukum bukan saja pengguna tetapi penjual, pengelang di bawah peruntukan akta yang berkaitan seperti Akta 366, Akta Racun. Menghukum penjual, pengelang dan pengedar. Pencatat kita ambil Ya. Okey, noted. Mengikut undang-undang yang berkaitan. Sebab undang-undang sudah ada, cuma pelaksanaan undang-undang itu masih lemah. Pokok kuasaan. Ya. Noted. Okey. Teruskan. Yang kelima, isu penipuan skim perniagaan mat kiosk, vending machine dan TD-Ride. Mangsa-mangsa yang terlibat dalam skim penipuan perniagaan di atas yang nyata tertindas serta aduan mereka kepada pihak berwajib tidak diambil peduli, merangkumi ribuan orang yang telah buat laporan bertulis sama ada melalui agensi seperti Polis Diraja Malaysia, KPDNKK dan lain-lain, mendesak pihak kerajaan agar dapat mengambil tindakan tegas terhadap pesalah dengan mengenakan hukuman sekeras-kerasnya terhadap mereka yang terlibat, seterusnya mendapatkan kembali wang mangsa yang telah ditipu untuk dikembalikan. Setuju? Jadi pengguna melahirkan kebimbangan dan kegusaran tentang segala permasalahan yang mereka hadapi seolah-olah tiada kesudahan, terus menerus ditindas oleh peniaga dan pengusaha yang rakus. Sebahagian dari aduan permasalahan pengguna tiada diambil peduli. Ahlum dan Jati Haram terus bermaharaja lela seolah-olah tiada noktahnya. Kes penipuan boleh dan menang, mangsa terus merana sedangkan si penipu bebas sebebas-bebasnya. Justru itu PPIN mewakili pengguna menyeru pihak kerajaan dapat mengambil satu pendekatan yang lebih komprehensif agar segala tindakan dalam membela pengguna dapat dilakukan dengan berkesan. Sekian, salam pengguna. Jadi inilah yang kita telah rumuskan dua hari yang kita duduk di sini. Tapi ini, dan kalau ada before we break, kalau ada nak komen apa lagi, because this is going to be the final draft lepas ni. Itu apa yang dirumuskan oleh pihak pengurusi tadi adalah daripada sesi 1, sesi 2. Bagi pengguna yang ingin mengemukakan sebarang aduan, sila hubungi alamat dan nombor telefon yang tertera.